Buat duit dengan kripto. Ramai yang tanya saya macam mana nak buat duit dengan kripto ni. Jadi kali ni saya sembang santai dengan seseorang yang memang buat duit dengan kripto. Jadi macam mana beliau buat duit dengan kripto, macam mana anda nak bermula, daripada anda nak belajar dan sebagainya. Saksikan video ni sampai habis. Okay, so kita akan bersama dengan Tuan Dennis Izwan, orang yang terlibat dalam kripto, pelaburan kripto dan juga buat duit dengan kripto. So Tuan, sila ceritakan sedikit tentang diri Tuan lah. Alright, nama saya Dennis Izwan. Saya berumur 20 tahun. Okay, saya berumur 20 tahun. Muda jadi lagi, saya berasal 20 tahun. masih belajar lagi. Masih belajar Tuan? Tuan masih belajar di universiti ke? Politeknik. Politeknik. So kalau umur 20 tahun, sejak bila buat kripto? Sejak umur 18. 18 maknanya cukup umur tu boleh buat tu, terus buat lah. Betul. Okay, so muda lagi 20 tahun Alright, teruskan. Okay, and then saya ada YouTube channel lah, Pemburu Duit HP. Jadinya kenapa saya guna Pemburu Duit HP ni disebabkan saya memang sukakan duit. Sukakan duit, saya tak boleh duduk diam. Kalau duduk diam tu nanti mesti ada yang tak kena. Memang kena ada something yang boleh buat duit. And saya ni bukan main game, bukan yang jenis macam, yelah biasa orang yang umur macam saya ni selalu pergi dating lah, main game lah itu ini. Tapi saya ni lain sikit. Saya pun tak tahu kenapa. Saya lebih ke arah nak kumpul duit pada sekarang. Nak kumpul banyak-banyak. So itulah, boleh tolong saya punya parents lah. Itulah dia. So sebelum katakanlah macam Tuan start 18 kan, maksudnya sebelum tu memang dah ada buat duit ke, buat bisnes ke? Sebab okay. Actually mula daripada umur 15 lagi. Masa 15? Sekolah. Masa sekolah, waktu tu lah memang macam-macam lah. Saya jual Maggi lah, jual tudung, jual jersey. So macam-macam lah saya buat sebenarnya. And then lepas SPM tu adalah buat company ni, kejap buat company ni. Tapi memang kesemuanya adalah online sahaja. Sebenarnya online sahaja. Tak pernah lagi kerja fizikal lah. Ada siapa-siapa yang mendorong ke, yang ajar Tuan macam daripada umur 15 kan nak suruh buat duit, kena macam biasanya umur 15 ni baru main game Tuan, main game nak belajar apa, nak belajar buat belajar sekolah lah kan. Tapi macam mana Tuan ni tiba-tiba buat duit ni? Dia mungkin salah satu sebab mungkin family lah kot, sebab memang daripada family saya ni memang kebanyakannya lah memang orang-orang berniaga. Mungkin satu pada keturunan. Kemudian lepas SPM ni, waktu SPM lah, okay. Waktu SPM ni memang time form 5 memang saya pulun gila buat duit. And then waktu form 5 tu ada satu peristiwa ni lah yang memang betul-betul trigger saya. Yang cakap, Dennis, kau nak tak nak, kau kena belajar hidup sendiri. Sebab apa? Sebab waktu saya naik SPM, saya kehilangan ayah kandung saya lah. Ayah kandung saya meninggal. Jadi waktu tu saya fikir, kalau lah aku lalai sekarang kan, contohlah sekarang kalau saya lalai, macam mana saya nak hidup akan datang. Sebab benda tu lah yang kuatkan semangat saya sampailah sekarang saya beralih ke kripto terus. Macam itulah kisah dia. So Tuan memang berasal daripada? Kuala Lumpur. Kuala Lumpur, memang berasal dari sana lah. Betul. Right. Okay Tuan, terima kasih atas sedikit perjalanan Tuan. Macam mana Tuan boleh terjebak lah orang katakan dalam dunia kripto ni, sedangkan ada banyak lagi benda lain. Siapa yang menyebabkan Tuan nampak tentang kripto ni? Sebab ramai orang bila dia dengar pasal kripto, dia nampak benda tu macam mungkin dari segi halalnya, mungkin dari segi penipuannya, benda tu menyebabkan dia orang takut. Tapi Tuan umur baru 18 tahun dengan beraninya buat kripto. Macam mana boleh terjebak? Okay, cerita dia disebabkan adalah insiden bila dulu selalu sangat lompat pergi company ni, lepas tu company ni tutup lah itu ini. Jadi asyik lompat. So mula-mula saya bermula dengan forex. Sebenarnya. Lepas tu bila saya buat research balik, waktu tu memang tak tahu apa-apa lah. Bila buat research balik, sebenarnya forex ni ada fatwa yang mengatakan haram untuk kita nak berdagang lah dalam forex. Jadi disebabkan itu, saya fikir benda lain. Apa yang kita nak buat? Jadi tengok kita ada lagi satu alternatif, iaitu kripto lah. Waktu tu memang hanya tahu Bitcoin je lah. Memang tahu Bitcoin je. Normal orang kalau yang tak tahu kripto memang tahu Bitcoin je lah. So bila tahu Bitcoin ni, tengoklah dia punya sejarah semua kan. And then tahun lepas ada satu platform ni lah, robot tu, dia boleh tolong untuk saya nak trade. Memang ngam-ngam pula sebab saya student. Okay, sebab saya student.
Lepas tu bila ada robot tu sekali, benda tu yang mendorongkan saya macam, okay Danish, engkau tak payah susah payah nak luangkan masa sebab dah ada robot. Robot ni pula trade untuk crypto. And then lama kelamaan bila saya dah develop saya punya team dalam platform tu, saya dah ada rasa macam tanggungjawab untuk nak bimbing saya punya anak buah lah, kiranya team lah semua kan. Team semua dah ada rasa tanggungjawab. Disebabkan itulah saya terus explore dalam dunia crypto. Jadinya saya explore ni hanya diri sendiri je. Saya pergi ke Telegram yang ini, lepas tu saya ambil lah ilmu bahagian ni. Pergi ke sana, masuk kelas, ambil bahagian ni ilmu semua, and then pergi dekat YouTube mana-mana, kita kumpulkan ilmu, dan apa yang saya dapat semua dia tu, saya kumpul, itulah wujudnya saya punya community lah. Macam itulah kisah dia. Maknanya tuan belajar sendirilah, maknanya pergi explore daripada berbagai-bagai tempat lah, sumber lah. Betul. Tapi cuma bila dah belajar sendiri ni, yang buruknya adalah kita tak ada guide, and benda tu waktu mula memang saya ada rugi banyak lah. Kira macam kita tak guna teknik yang betul, kita akan rugi. Tapi benda tu pada saya lah, sebab saya memang jenis suka explore sendiri, sebab saya memang suka kepada saya salah. Biar apa saya salah, asalkan saya buat sendiri. Sebab bila kita buat sendiri, kita akan lagi faham apa benda yang kita nak fahamkan. Macam itulah cara saya. Memang mula-mula perik jugalah, nak faham. So benda ni macam kripto kan, yang ramai orang tahu dia adalah satu pelaburan ataupun dia satu cryptocurrency, dia adalah satu mata wang yang mana kalau kita nak dapatkan benda tu, kita perlu laburkan duit ataupun kita kena buat pertukaran wang lah kan. Jadi macam mana tuan ni sebagai seorang student, macam mana dapat modal ataupun duit tu untuk buat kripto ni? Okay, dia bermula daripada umur itulah, lepas SPM kan saya ada buat macam-macam kan. Bila saya buat macam-macam tu adalah simpanan sikit. Jadi bermula daripada situlah modal-modal yang lama saya guna untuk melabur dekat dalam ni. Disebabkan saya percaya kalau kita ada banyak duit sekali macam mana pun, contoh 1 juta kita ada kan. Duit tu kalau kita simpan sahaja 10 tahun akan jadi 1 juta juga. Tapi kalau kita masuk dalam dunia pelaburan, tak kisahlah mana-mana pasaran ke, kripto ke, stok ke, komoditi ke, oil and gas ke, mana-mana pun, benda tu sikit pun gerak still dia beranak duit tu, daripada kita simpan tak ada buat apa, peram kan. Daripada situlah. So maknanya tuan memang ada sedikit modal lah daripada bisnes-bisnes sebelum kripto ni. Alright. Okay. Jadi satu langkah yang berani lah buat explore sendiri. Okay. Saya ingatkan tuan ada macam berguru dengan siapa-siapa ke apa semua. Cuma sekarang ni ada lebih ramai lah komuniti yang bersama dengan tuan kan. Betul. Ada ramai lagi. So sepanjang 2 tahun dalam dunia kripto ni, pernah tak tuan kena tipu? Okay, ada macam pelaburan-pelaburan yang sebenarnya skim ke dalam kripto lah. Okay, dalam kripto ni memang sejujurnya akan ada terlampau banyak sangat skim Ponzi ni lah kan. Disebabkan dalam kripto ni dia lain dengan kita punya mata wang fiat lah yang biasa. Disebabkan dalam kripto ni kalau ada individu yang nak buat scam ke apa, kita tak boleh buat apa-apa. Sebab kita tak boleh nak report dekat government ke, mana-mana tak boleh buat. Disebabkan kripto ni adalah decentralized. Okay, dia tidak berpusat. Jadinya kita tak boleh nak buat apa-apa. Jadinya kat sini kita sendirilah yang kena jaga dan guna orang kata teknik yang betul dan sebagainya lah. Memang saya dulu waktu sebab kita explore sendiri kan, kita explore sendiri, lepas tu kita masuk lah ada website ni, dia cakap kita labur RM10 misalnya, kemudian dalam masa seminggu kita akan dapat return 200%, 2 kali ganda kita akan dapat. So itu adalah website dan platform scam Ponzi yang menjatuhkan nama kripto. Padahal kripto ni bukan macam tu. Kripto ni tak ada pun ROI, return of investment, memang tak ada. Dia adalah berasaskan supply and demand. Demand tinggi, naiklah. Basic mana-mana pasaran ada supply and demand. Dia tak ada pun ROI. Memang dulu ada banyak lah. So tuan tak pernah join lah benda program-program macam tu, tak pernah masuk lah? Pernah juga join. Waktu tu memang sebab saya explore sendiri. Waktu tu memang tak faham apa-apa kan. Bila kita tengok macam, biasalah bila kita rasa macam kita perlukan duit, kita tak ada guide, kita memang akan terproceed je. Alright. So sekarang maknanya dah nampak lah kan apa beza sebenarnya kripto tu dari sudut basicnya, dari sudut asas dia berbanding dengan program-program yang sebenarnya kalau kita faham skim Ponzi ni, kita boleh nampak yang benda tu adalah dicipta oleh syarikat tu sendiri dan dia menggunakan nama kripto. Dia bukan dia yang buat betul. Keuntungan dalam kripto tu, tapi dia buat keuntungan tu daripada penyertaan orang ramai. Betul. Okey, kita ke soalan seterusnya tuan. Macam mana tuan mula belajar buat duit dengan kripto dengan cara yang betul? Maksudnya tadi kan tuan kata tuan pernah terlibat juga kan dengan program-program macam tu, dan akhirnya tuan jumpa solution ataupun cara yang betul tu. Macam mana tuan boleh jumpa ataupun tuan membezakan benda tu?
Okay, dia disebabkan bila kita dah jumpa skim-skim macam ni kan, kemudian biasalah nama pun skim kan, jadi apabila contohlah bila saya dah tiba-tiba terlibat malang nasib kan, lepas tu tiba-tiba website tu terus hilang, memang biasa macam tu lah, dia jangka masa dalam sebulan memang akan terus hilang. Jadinya bila dah terus hilang tu saya rasa macam ada something wrong. Betul ke kripto ni macam ni kan, dah tu macam mana orang buat duit lama-lama kan, bertahun-tahun orang buat duit kan, macam mana sebenarnya kan. So apabila website tu hilang, benda tu lah yang buatkan saya rasa macam okay, benda ni silap sebenarnya, kita kena explore lagi. Sebab itulah saya suka explore. Biarpun lah saya salah macam mana pun, tapi saya suka explore sebab itulah saya punya cara macam tu lah. Saya Tapi suka masa tuan explore semua tu memang orang kata lone ranger lah, seorang-seorang kan, ada kawan-kawan ke team Tak ada, sebab kalau nak ikut dengan umur saya ni kan, bila saya cerita benda-benda macam ni kan, tak kisahlah pelaburan kripto ke, asalkan kalau buat duit je, memang takkan ada seorang pun yang akan minat kalau dalam kalangan umur saya ni lah. Jadinya pada awalnya memang saya seorang-seorang sahaja, rugi seorang-seorang, untung seorang-seorang, memang selalu seorang-seorang lah. Okay. So maknanya memang tuan jumpa cara yang betul pun daripada pengalaman melalui banyak proses lah, bukannya orang kata terus jumpa yang betul kan. Alright tuan, so macam mana tuan buat duit dengan kripto ni? Sebab yalah, kalau tak untung saya rasa tuan tak buat dah kot. So ramai orang tak tahu sebenarnya buat kripto ni, buat duit dia macam mana, untung dia macam mana, adakah sama macam pelaburan saham biasa ke, ataupun sama macam forex ke, ataupun macam mana tuan, ada berapa cara nak buat duit dengan kripto ni? Okay, jadi dalam kripto ni ada pelbagai cara. Memang terlalu banyak sebenarnya dalam kripto ni. Okay, jadi saya cerita benda yang orang senang faham lah. Okay, salah satunya adalah melalui trading. Okay, jadinya trading ni maksudnya kita berdagang. Contohlah, kalau kita hari ni kita ada modal RM10 dan kita tengok kepada Bitcoin lah. Ini saya bagi contoh lah, contoh Bitcoin sekarang harga dia satu Bitcoin RM20. Jadinya contohlah kita beli satu unit RM20. Kemudian Bitcoin naik lah dalam 1%. Contohlah naik 1%, kita ambil untung. Dan dekat kripto ni trade dia lain dengan forex. Kalau forex, kita menggunakan margin ataupun leverage. Okay, jadi contoh modal kita RM10, kita boleh gandakan jadi sampai RM1,000. Itu forex. Dan benda ni lah yang diharamkan dalam Islam sebenarnya. Okay, itu adalah forex. Tapi dalam kripto ni, dia ada juga macam forex. Tapi kita masih ada trading yang selamat. Trading yang selamat ni kita panggil dia sebagai spot trade. Kiranya tak ada leverage. Ini dinamakan spot trading lah. Dia sama macam emas lah konsep dia. Selagi kita simpan aset tu, maksudnya kita tak akan rugi. Contoh, saya melabur pada Bitcoin, kemudian Bitcoin susut dalam mungkin negatif 5%. Jadi, saya tidak akan rugi. Saya akan betul-betul rugi apabila saya menjual Bitcoin itu. Itu yang unik lah dengan kripto ni. Sebab itulah ada beberapa forex trader yang beralih ke kripto disebabkan kripto ada spot trade di mana risiko dia lebih rendah berbanding dengan forex. Itu yang pertama, trading. Kemudian kita ada investing. Investing ni adalah dia lebih kepada kita nak simpan pada long term. Okay, kiranya kalau trade ni kita buat untuk short term lah. Kiranya macam contoh mingguan kita target dalam 10%. Ini target, bukan tentu akan dapat. Okay, target sahaja 10%. Kalau investing ni kita simpan pada masa yang agak lama. Contohnya dalam 5 tahun, kiranya kita punya asset. Mungkin untuk kita punya kita punya family ke kan. Itu adalah investing. Alright, ni dua ni lah yang basic. And then kita ada juga staking. Staking ni dia lebih kurang kalau macam mata wang fiat ni nama dia sebagai dividen lah. Okay, mata wang fiat dipanggil sebagai dividen. Biasanya staking ni lah yang baru akan ada yang macam persen-persen. Contoh kalau kita simpan dalam RM10, dapatlah seminggu dalam 1%. Itulah staking. Alright, itu staking. Tapi kalau staking ni, apa yang menariknya, kita tak keluarkan modal tu. Kita hanya simpan sahaja. Kiranya modal kita tak burn lah. Kita simpan sahaja. So kalau dia naik, unit aset tu naik, kita untung. Kemudian 1% yang platform tu offer pun kita untung. Kalau staking ni dia bukan scheme Ponzi lah. Ini memang ada. Jadinya kita kena pandailah pilih platform sebab memang akan adalah staking ni. So ini adalah staking. Kemudian kita ada juga dari segi gaming. Dari segi gaming pun ada. Gaming. Sekarang memang dah orang kata memang dah top lah dari segi gaming. Alright, ada banyak game yang kalau kita main game tu kita akan dapat reward dalam bentuk kripto. Contohnya macam Titan. Saya tak tahu nak sebut macam mana sebab saya tak main game kan. Titan and then Axie Infinity. Jadinya ada banyak sangat game yang kalau kita main kita akan dapat kripto. Kripto ni kira tak keluarkan modal lah. Alright, tak keluarkan modal tapi maksudnya duit kripto yang kita dapat tu kita boleh cash out lah, kita boleh keluarkan jadi boleh duit lah. Okay. Betul. Kiranya dia punya developer game tu bagi reward dalam bentuk kripto lah. Okay, kemudian kita ada juga NFT. Sekarang memang tengah top lah berkaitan dengan NFT kan.
Jadinya NFT ni adalah digital art. Dulu kalau traditional punya art, kita melukis benda dekat kertas dan sebagainya. Tapi bila ada NFT ni kan, ini buka mata ramai orang lah. Walaupun gambar batu buruk pun, kita digitalkan benda tu, ada orang jual sampai 1 juta. Jadi itulah beberapa cara yang kita boleh buat duit melalui kripto. Sebenarnya dalam setiap satu cara tu ada lagi cabang-cabang dia. Tapi kalau saya cerita kan lama pula kan. Okay. Macam tu lah. So kesimpulannya memang banyak cara lah boleh buat duit. Betul. Dan sepanjang pengalaman tuan dalam banyak-banyak cara tu cara yang mana yang paling tuan suka dan cara yang paling mana yang membawa hasil paling banyak pada tuan? Okey, sejujurnya saya memang buat je semua. Tapi kita kena utamakan dululah. Kita kena utamakan yang trade untuk short term. Trade untuk short term ni kita kena utamakan disebabkan bila kita dah trade short term, kita contohlah pulangan kita dah trade dalam sebulan macam tu lebih kurang, kita dapat contoh misalnya dalam 20%. Jadinya daripada 20% ni, contohlah, macam bagi contohnya, 10% kita ambil belanja untuk kita, 10% ni pula kita masuk dalam tempat lain. Contohnya labur untuk investing pada masa yang lama. Kemudian kita boleh buat staking daripada 10%, separuh daripada untung kita kan. Ataupun kita boleh buat untuk nak buat NFT ke, macam itulah cara dia. Maknanya untuk jana pendapatan yang orang kata laju lah, short term kan. Trading lah. Trading, itu yang trading. Ya, kita akan dapat result dia dalam beberapa minggu lah. Ataupun sehari pun boleh dapat result. Tapi kalau katakanlah ada orang dia nak buat trading dengan kripto ni, adakah dia kena ada macam biasa kan kita tengok gambar-gambar geng-geng forex yang buat iklan kan, dia letak screen komputer banyak, lepas tu mengadap komputer. Jadi adakah kalau kita buat kripto ni kita kena ada macam tu juga tuan? Maknanya kena berikan commitments yang orang kata penuh lah, perlukan masa yang banyak untuk buat kerja ke, sebab ada orang dia masih bekerja, ada orang berniaga, dia tak sempat nak mengadap benda-benda ni semua kan. So macam mana pandangan tuan? Okey, jadinya dalam trading ni, dia memanglah kita nak trade, kita memang kena tengok kepada chart. Kita punya carta, kita punya candlestick. Ada candlestick hijau, ada candlestick merah dan sebagainya kan. Jadinya memang kalau kita nak open position, kiranya kita nak entry lah kan, kita nak mula trade. Contohlah, kita trade pada waktu pagi. Jadi kebiasaannya dalam semua platform lah. Dalam semua platform, kita boleh set pada harga berapa yang kita nak dia jual. Jadinya kita boleh set pada harga berapa. Contoh, saya masuk pada rate dia RM5. Saya nak jual aset ni pada harga RM10. Kita boleh set benda tu. Jadinya benda tu orang kata tak membebankan kita pun sebenarnya. Apa yang membebankan kita adalah kita nak buat analisis dahulu sebelum kita nak buka position. Ini yang penting sebab kalau kita buka position tanpa analisis, mungkin kita masuk dekat sini, dia jatuh bawah. Macam itulah. Pada saya memang tak membebankan. Satu lagi, kenapa forex kita kena banyak hadap chart kalau kripto tak banyak, disebabkan macam saya cerita tadi, kripto kita ada spot trading di mana risiko dia sangat-sangat rendah. Walaupun dia jatuh, kita tidak akan rugi. Tapi kalau forex, kalau jatuh kita akan gelabah terus. Sebab apa? Kalau jatuh, kita punya duit tu boleh terus burn, terus gone duit kita. Tapi kripto tidak. Konsep dia sama macam emas. Itulah dia. Okay. So maknanya sekarang ni, lagipun sekarang dah banyak ada sistem-sistem yang menggunakan robot yang kita boleh set awal-awal kan. Betul. Okay, tuan dah 2 tahun buat. So apa kejayaan tuan ataupun pencapaian tuan lah sepanjang buat kripto ni? Sebab macam tuan kata tadi, tuan ada banyak buat sebelum ni lah bisnes-bisnes lain, mungkin join syarikat MLM ke, mungkin join syarikat affiliate ke, mungkin join syarikat produk-produk kesihatan ke kan. Dan adakah sekarang tuan masih buat lagi benda tu semua ataupun hanya fokus kepada kripto? Dan apa kejayaan tuan dalam kripto ni dan pencapaian yang tuan dapat lah sepanjang 2 tahun ni? Okay. Jadi pencapaian lah dalam kripto ni memang pada saya dia punya pencapaian tu lagi tinggi lah berbanding dengan apa yang saya buat sebelum ni, macam affiliate ke, MLM ke. Memang MLM dan affiliate memang saya banyak buat lah dulu kan. Jadinya kalau saya buat affiliate dan MLM, saya tak boleh nak commit saya punya masa disebabkan saya masih study. Sebab apa, kalau affiliate dan MLM, memang benda tu memang itu saya pun ada juga skill bahagian tu untuk nak promote dan sebagainya. Cumanya kita kena ada banyak masa, kita nak kena layan prospek, nak kena jawab dengan pantas. Kalau jawab lambat, dia terus lari pergi dekat ejen lain, kita dah hilang kita punya prospek kan. Jadinya dekat situ, kalau nak banding kejayaan ataupun pencapaian lah daripada kripto dan apa yang saya buat sebelum ni, memang saya nampak lebih kepada kripto lah. Jadi apa yang saya dah dapat dekat kripto ni, alhamdulillah lah. Saya sekarang ni memang, walaupun umur saya baru 20 tahun, memang kalau saya nak belanja, beli apa-apa, beli baju ke kan, beli laptop ke, beli apa, memang saya tak akan guna duit saya punya ibu saya lah. Tak akan guna dah duit dia. Kiranya apa-apa yang saya nak, saya akan beli guna duit saya. Jadinya sekarang, alhamdulillah saya dapat beli sebuah kereta lah. Sebuah kereta Yaris
Yaris yang latest edition, Toyota Yaris. Yaris. Toyota Yaris saya dapat beli. Itu memang orang kata memang daripada kripto punya. Kemudian dapatlah beli laptop, beli itu. Tuan beli kereta tu macam mana dari segi tuan buat loan ataupun tuan beli cash? Sebab kalau nak buat loan kan dia kena ada dokumen untuk kerjaan dan sebagainya. Jadi kereta tu saya terus beli cash sahaja. Oh, beli cash. Oh, hebat tuan. Umur 20 tahun dah boleh beli cash kereta So Alhamdulillah. boleh share sikit, maksudnya kalau katakanlah dari segi anggaran lah, pendapatan tuan sebulan tu anggaran daripada berapa ke berapa? Kalau boleh share lah. Boleh insyaAllah. Jadi dekat YouTube minggu lepas lah saya pun ada share pasal benda ni. Disebabkan macam saya kata lah, bila kita dah dalam kripto ni, kita perlu ada strategi lah. Mula-mula kita trade dulu short term. Kita kumpul modal. Contoh lah, kalau kita ada RM10, kita trade dulu short term kan. Kita kumpul modal. Daripada modal kita ada ni, kita campaklah pergi sini untuk dia berkembang lagi. Campaklah pergi situ, dia berkembang lagi. Jadi sekarang, saya dah jarang trade short term. Saya lebih kepada buat passive income melalui kripto. Jadi anggaran termasuk sekali lah dalam platform yang saya dah, dah partner dengan mana-mana platform yang kripto ni kan. Kiranya saya jadi diorang punya ambassador untuk diorang punya platform. Total up semua nak dekat dalam RM3,000 lah. Ini secara pasif. Saya tak buat apa-apa pun dalam RM3,000 saya punya pendapatan pasif lah. Kalau macam short term tu, itu adalah biasalah naik turun. Alright. Okay, so sekarang ni dah ada kereta yang beli cash lah tuan Betul, Alhamdulillah. Sebaru lagi kan benda tu? Baru lagi. Okay, so tahniah lah saya ucapkan. Muda-muda lagi dah boleh beli cash. Alright, so soalan seterusnya tuan. Kalau katakanlah orang di luar sana, dia orang nak trading kripto ni, cadangan tuan lah ataupun pada pandangan tuan, berapa modal yang diperlukan untuk di start? Okay, berkaitan dengan modal ni, contoh kalau kita memang zero knowledge berkaitan dengan kripto ni, modal yang kita ada tu jangan masuk dalam kripto dulu. Apa yang kita kena buat, kita kena masuklah akademi mana-mana ataupun kita belajar lah dekat mana. Kiranya kita labur untuk ilmu dahulu. Bila kita dah ada, orang kata dah ada guideline semua tu, tapi kalau jenis orang macam saya willing to loss sebab nak dapatkan experience, so boleh lah. Tapi kalau tak macam saya, takut nak rugi, nak memang ada guideline semua, jadinya labur dulu untuk ilmu lah. Jadi bila dah ada ilmu dalam ni, memang modal dan kripto ni tak adalah nak kena besar mana pun. Dalam RM100 pun dah boleh dah sebenarnya. Tapi biasalah kalau modal kecil, sikit lah dia punya return nak banding dengan modal besar. Tapi sama je kalau modal besar pun, walaupun untung besar, tapi kalau jatuh 10% pun kita dah nampak besar sangat dah dia punya jatuh. Konsep dia sama je. So dia fleksibel lah, tak adalah penetapan khusus kena ada modal beribu-ribu ke berapa ke kena start kan? Tak ada. Alright. Dan ramai orang rasa macam benda ni satu potensi lah dengan orang-orang muda macam tuan pun boleh buat. Macam orang-orang yang dah umur 40-an, 50-an ni, adakah dia orang masih lagi sempat untuk join, sempat untuk buat, terutamanya orang yang tak ada IT, tak ada pengetahuan tentang IT. Kau rasa ataupun pada pandangan tuan, dia orang boleh buat tak benda ni? Adakah dia orang perlu tahu tentang coding ke, kena belajar benda tu semua, ada tak? Pada saya taklah, benda tu memang tak. Disebabkan walaupun kita tak celik IT sangat, tapi disebabkan saya rasa lah walaupun dah berumur, memang kebiasaan, memang banyakkannya lah, memang semua dah guna handphone, betul tak? Memang semua dah guna handphone. Jadi kalau kita nak mula dalam kripto ni, tak perlu pun ada kepakaran dalam bidang IT ke apa, tak perlu. Kita hanya macam, saya boleh katakan macam kita main social media. Macam tu je, kita slide-slide, macam tu lah. Tak ada pun benda-benda yang kena coding, tak ada. So ada tak orang yang belajar dengan tuan ni, orang yang mungkin dalam umur 50-an ke 40-an kan, yang belajar dengan tuan lagi dalam komuniti tuan ke, ada tak? Memang ada. Memang ada lah? Memang ada. Okay. So maknanya benda ni tak terhad kepada orang muda lah? Tak terhad. Open. Siapa nak, boleh. Katakanlah ada orang nak belajar. Sekarang tadi kan tuan cerita macam tuan dah explore, tuan dah ada satu orang kata satu pencapaian lah yang boleh dikongsi, dan tuan pun dah kurang buat trading, banyak melabur untuk long term. Jadi bagi orang yang nak bermula, macam mungkin saya dengan saya punya kenalan-kenalan di luar sana, ramai juga yang tanya saya nak belajar tentang kripto ni, tetapi kebanyakan mereka bukan setakat tak tahu macam mana nak trading, tapi kripto tu sendiri pun tak tahu sebenarnya apa kripto ni dan kenapa wujudnya kripto, adakah benda ni penting, dan masih lagi ramai orang yang berfikir tak lama lagi hilang lah tu kan, tak lama lagi jatuh lah benda tu. Ramai lagi orang fikir macam tu. Jadi dia orang ni ada kesedaran lah sekarang ni, dah benda ni makin lama makin nampak, makin jelas, makin banyak company besar labur. Bukan setakat company, negara pun banyak labur dalam kripto ni.
Jadi orang mula nak belajar tuan. Jadi orang tak naklah belajar yang apa ni tiba-tiba masuk je terus ajar tengok chart, tengok data-data, pening kepala kan. Jadi macam mana kalau dia orang nak belajar ni tuan dengan tuan, adakah tuan ada sediakan kelas ke, ada sediakan apa coaching ke dan sebagainya? Okey, jadinya saya memang ada satu, kita panggil sebagai akademi lah. Ini adalah akademi sahaja, bukan macam orang masuk duit dengan saya bagi pulangan, tidak. Ini adalah akademi di mana dalam akademi ni memang saya dan tim lah, memang kami akan sediakan kelas setiap hari Sabtu, ikut bulan lah setiap hari Sabtu. Jadinya pada malam Sabtu ni memang kalau minggu pertama, apa yang kita akan belajar adalah benda yang asas berkaitan dengan kripto, blockchain, dia punya semualah sistem berkaitan kripto, kenapa kripto ni diwujudkan kan, kenapa kita sekarang ni masih awal dalam kripto. Jadinya benda-benda tu kita akan mendalami benda tu dalam akademi pemburu kripto lah, nama dia adalah pemburu kripto. Kemudian kami bukan ajar sahaja untuk fahamkan kripto, kami juga ajar macam mana nak buat analisis. Kalau kita buka chat tu kan, untuk orang yang baru dia tengok mesti dia pening kepala, kenapa dia naik, kenapa dia jatuh. Jadi benda tu pun kami ajar juga. Kemudian kami ada sediakan grup, boleh tanya apa-apa. Sekarang ni komuniti kami dah di dalam 1,000 lebih lah, dah dalam 1,000 lebih yang apa orang kata yang belajar dengan kami. Jadinya dekat sini memang kami, tugas kami adalah untuk mengajar saja. Kami bukan buat skim ke apa, bukan. Kami hanya belajar sahaja. Sebab kripto ni macam saya kata tadi, benda ni adalah decentralized, tidak berpusat. Jadinya memang akan ada orang yang dia termasuk dekat tempat lain, kemudian dia akan salahkan kripto. Sebab dia tak faham konsep yang sebenar dia macam mana. Jadi itulah kalau betul-betul nak belajar, bolehlah masuk dalam saya punya akademi. Dan saya punya akademi ni memang kami buat bagi tujuan, memang kami niat nak tolong orang faham. Bukan kami buat disebabkan sale semata-mata. Sebab kami punya bayaran hanya semua hidup je. Kebanyakannya tempat lain akan bayar bulan-bulan lah. Tapi kami hanya minta bayaran semua hidup. Signal pun kami bagi juga, lupa nak bagi tahu. Signal pun kami bagi juga. Benda ni seumur hidup je. Sebab kami nampak yang memang ramai sangat yang baru nak belajar kan. Jadinya kami niat memang nak tolong. Memang biasa tempat lain bayar bulan-bulan. Jujurlah saya cakap. Belajar tu secara live kan tuan? Secara live. Ini secara live, tapi kalau mungkin ada yang tak sempat, mungkin ada yang ada hal dan sebagainya, kami ada record jugalah. Boleh tengok juga recording. Ada rakaman lah. So kelas setiap hari Sabtu dan katakanlah orang tu terlambat lah, dia join lambat kan. Adakah benda kelas tu dia akan repeat balik tiap-tiap bulan, macam kan sebulan kita ada 4 minggu kan, 4 kali hari Sabtu. So adakah modul tu sama ataupun ada perubahan-perubahan tertentu? Okey, jadi kami punya, apa orang panggil, kami punya plan. Bulan pertama kita memang akan ada kelas setiap hari Sabtu lah, 4 kali lah. Kemudian bulan kedua tu kami akan ada macam event pula. Tak kisahlah event apa-apa, tapi tak ada kelas. Cumanya event ni adalah melibatkan kripto, dan event ni bukanlah fizikal, hanya online. Mungkin siapa yang buat analisis terbaik akan dapat ganjaran dan sebagainya. Kemudian masuk bulan yang ketiga pula, kami akan still guna silibus yang sama, cumanya ada tambahan. Kiranya setiap kali kelas walaupun silibus sama, tapi kami akan bagi tambahan. Contohnya kami akan bagi satu benda ni, kami akan huraikan lagi, dan bagi contohlah, bagi tambahan dalam kami silibus walaupun silibus tu sama. Ya. Sebab perkembangan kripto ni dia bukannya daripada awal tahun ni sampai akhir tahun depan sama je kan, dia ada banyak perubahan yang berlaku. Betul, sentiasa berkembang. Ya, sentiasa berkembang. Jadi maksudnya tuan selain daripada akademi mengajar berkongsi ilmu, tuan juga membentuk komuniti lah dengan diorang-diorang ni semua, ahli-ahli yang join tuan punya akademi ni, untuk adakan event, untuk berkongsi pengalaman dan juga dapatan daripada trading-trading, ataupun mungkin ada orang dia jumpa satu platform ke satu teknik ke, so boleh berkongsi macam tu kan tuan? Betul, memang biasanya dalam grup tu lah, dalam grup tu memang sebab dah ada 1,000 lebih, memang sehari tu memang message selalunya 100 lebih lah. Memang takkan diam, takkan kurang dalam grup. Okey, disebabkan ramai dalam tu. Memang sebab ada yang contohlah, ada yang dah lama join, bila dia dah follow kelas berkali-kali, jadinya dia dah ada kemahiran lah nak buat analisis ke apa. Jadinya memang akan ada yang share dalam grup, walaupun bukan daripada admin sendiri, ada komuniti kami yang share dalam grup. Dia bagi tahu lah, jadi coin ni boleh lah, siapa yang nak masuk boleh masuk. Jadinya kami selalu share lah. And saya punya jenis pula, bila saya nampak peluang apa-apa pun nak buat, asalkan orang kata benda ni bukan skim lah, asalkan boleh pergi jauh, bila saya tahu je saya akan share dalam grup. Jadinya diorang akan tahu awal lah. Jadinya dekat dalam YouTube saya yang saya public tu, dalam akademi saya tahu dulu. Jadinya diorang boleh
diorang boleh buat untung dululah sebab diorang dah tahu dulu. Macam itulah. Okay. Maknanya sekarang tuan memang akan explore dulu, try dulu, lepas tu tuan akan share lah dengan Betul. akademi. Saya memang biasa try dulu. Kalau saya rugi pun rugilah. Macam Jadi tu. orang yang join ni tuan, maknanya dia masuk tuan punya akademi ni, boleh dikatakan dia akan belajar tentang kripto daripada awal, lepas tu dia tahu untuk trading sendiri, lepas tu macam selepas tu dia nak gunakan platform apa-apa pun, dia nak trade di mana pun, ataupun dia nak pilih coin apa pun, terpulang pada dia lah sebab dia dah ada ilmu kan. Bukan maksudnya masuk akademi tuan ni join mana-mana program program MLM ke apa semua ke, tak ada kan? Tak ada. Alright, so dia adalah memang betul-betul akademi untuk belajar tentang kripto lah. Betul, kami memang tak ada fokuskan kepada satu platform lah. Memang ada fokus pada platform, tapi bukan objektif kami bila orang masuk dalam platform, kami pula dapat untung lagi kan. Bukan macam itulah. Kami memang akan ada syorkan mana-mana platform. Contohlah platform ni bagi return ataupun pulangan dia lebih tinggi. Jadinya kami recommend yang inilah nak banding dengan platform, ya contoh platform B ni. Jadi macam itulah kami akan recommend mana yang lebih baik. Tapi kami memang tak ada sediakan spesifik platform pun untuk orang nak guna. Alright. Okay, so bagi mereka yang berminat untuk join akademi, nama dia Pemburu Kripto kan, tuan? Betul. Nama akademi tu adalah Pemburu Kripto dan website dia VIP Kripto, kan? VIP Kripto PDHP. PDHP ni pemburu duit HP. Pemburu duit HP. Okay, HP tu maksudnya handphone lah. Betul, handphone. Pemburu duit handphone. Okay. So siapa-siapa yang nak belajar, saya pun dah join akademi ni. Jadi saya sediakan link pada bahagian description ataupun pada bahagian komen di bawah. Anda boleh tengok link di situ, boleh klik dan boleh register lah. Saya juga ada sediakan video tutorial macam mana nak join, macam mana nak daftar dan sebagainya. Dan insyaAllah bagi sesiapa yang register dalam akademi ni, kita sama-samalah dengan Tuan Danish explore dunia cryptocurrency. Sebab saya yakin dan saya pasti di luar sana ramai orang tertanya-tanya, ramai orang tercari-cari. Sama juga macam saya sendiri, sejak daripada tahun 2015 lagi, bukan 2016 lagi, saya explore tentang kripto ni. Kita rasa ragu-ragu, kita rasa takut kita join satu program skim cepat kaya. Sebab ramai sangat orang panggil buyer ke musang ke yang di luar sana tinggal nak ngap kita je. So dia orang bagi tahu dia orang ada daripada company ni, company tu, buat kripto. So jangan explore sendiri, nanti kena tak tahu, rugilah apa semua kan. Serahkan kepada kami, join syarikat kami, laburkan kepada kami. Betul tak tuan? Betul. Jadi itu pengalaman saya sendiri dalam dunia kripto ni. Kita susah nak cari orang yang boleh dipercayai, platform yang boleh, platform tu tak perlu katalah sebab platform ni kita just register dan kita guna kan. Tapi company ataupun syarikat-syarikat yang buat bisnes MLM lah, bisnes pelaburan lah, ini biasanya skim. Sebaliknya apa yang kita kongsikan ataupun Tuan Dennis buat ni adalah satu akademi untuk belajar dari bawah sampai habis. Alright. Jadi saya minta Tuan beri sedikit pandangan, nasihat, dan juga cadangan kepada penonton tentang kalau diorang nak bermula, apa yang diorang perlu buat dan apa yang diorang perlu, langkah pertama lah untuk diorang bermula. Langkah pertama. Okay, jadinya ini saya cerita berdasarkan pengalaman lah. Apa yang saya boleh bagi advice adalah bagi siapa yang nak bermula tu, jangan tergopoh-gapah. Kita ada modal banyak mana sekalipun, jangan terus nak mula trade. Macam saya kata, labur dalam ilmu dahulu. Benda ni adalah dunia pelaburan. Lagi-lagi kripto, benda ni memang tidak berpusat. Kalau tiba-tiba hilang ke apa, kita tak boleh nak buat apa. Kita tak boleh nak pergi report polis ke apa, memang takkan boleh. Sebab tidak berpusat. Jadi kita kena labur dalam ilmu dahululah. Itu yang pertama. Kemudian sekejap tuan. Maksud tidak berpusat tu tak ada rekod ke macam mana? Mungkin orang tak faham maksud tidak berpusat. Tidak berpusat ni contoh, kalau kita punya bank, kita ada bank ini, bank itu, kemudian adalah dia punya staff kan, dia punya accountant dan sebagainya. Tapi dalam kripto ni dia tidak berpusat. Jadinya benda ni dia adalah daripada komuniti. Contoh, kalau saya nak transfer duit kepada tuan, contoh nak transfer duit kepada tuan, duit ni dia akan validate daripada komuniti juga. Komuniti yang akan validate benda tu. And benda tu memang tak boleh ubah lah. Ini nama dia sebagai sistem blockchain. Benda ni memang tak boleh ubah. Cumanya siapa yang validate benda tu, ini adalah mining. Biasa pernah dengar kan mining kan? Ini adalah siapa itu, nama dia adalah miner lah. Proses dia mining. Jadinya miner ni bila dia approve transaction yang saya nak transfer duit kepada tuan, jadi mereka akan dapat reward dalam bentuk kripto. Jadi benda ni daripada komuniti kepada komuniti. Tapi memang tak boleh nak lari mana-mana lah. Sebenarnya tak boleh nak salahkan sesiapa lah. Tak ada platform. Macam kalau bank kan, kalau ada duit tu ada orang ambil curi ke apa semua tu, kita boleh report, kita boleh check dengan bank tu sendiri kan. Betul. So dalam kripto ni benda tu tak wujud.
tak wujud. ada. Okey, so betul maksud dia tidak Okay. berpusat. Jadi kalau kita nak report pun orang tak boleh nak buat apa, tak boleh nak siasat ke apa semua kan. Betul. Alright. Okey. So tu yang pertama. Yang kedua apa dia tuan? Okay, kemudian bila kita dah ada ilmu dalam kripto ni dan sebagainya, apa yang kita kena fahamkan adalah kripto ni ada naik turunnya. Okay, kiranya mana-mana pasaran lah ada naik turun. Jadi kita tak boleh nak expect bila kita masuk ni kita nak untung je sentiasa. Memang ada waktu ataupun hari yang kita akan loss. Tapi kita kena ada strategi betul lah. Janganlah biar loss lagi banyak daripada untung. Nanti lama-lama habis pula duit kan. Biarpun kita loss, tapi kita still ada untung yang lagi banyak daripada loss. Okay, kemudian apa yang saya boleh katakan, kripto ni memang sangat-sangat baru. Walaupun sekarang kita rasa macam alamak dah ada bank yang dah invest, dah ada company, contohnya macam Tesla, MicroStrategy, kemudian dah ada negara pun El Salvador yang dah buat legal tender untuk Bitcoin, contoh Rusia dah labur yang kripto semua benda ni. Okay, walaupun kita dah nampak benda tu, tapi kripto ni masih awal nak banding dengan stok dan sebagainya. Contoh macam stok macam Microsoft ke dan sebagainya. Benda tu dah berpuluh-puluh tahun, dah lama sangat dah. Tapi kripto ni masih awal sebab apa? Dia punya market cap sekarang ni dalam 1 trilion. 1 trilion baru market cap dia. Market cap ni kiranya total semualah, bukan Bitcoin saja tapi total kripto punya market cap baru dalam 1 trilion. Nak banding dengan yang lain tu dah banyak sangat dah. Okay, dan kita punya yang paling tinggi baru cecah 3 trilion sahaja. Jadinya memang pada saya, walaupun kita rasa macam dah ramai adopt dengan kripto ni, sekarang ni masih awal lagi. Jadinya jangan buang masa lah, sebab saya percaya memang akan datang, memang akan lagi meluas. Sebab apa? Kripto ni dia lebih kepada digital. Kita memang sekarang ni pada saya nampak lah, daripada tradisional dah memang slow beralih kepada digital. Sekarang pun kita bercakap pun dah melalui digital. Kalau sebelum ni cakap depan-depan, okay, nampak tak? Benda tu dah slow beralih kepada digital. Jadinya sekarang ni kita tengah-tengah. Benda ni dah ada. Kita tengah-tengah, and then akan ada satu lagi bila semua dah guna. Waktu tu lah kita akan rasa macam akulah raja. Waktu tu kita akan rasa happy lah. Macam tu lah. Waktu tu memang barulah waktu tu memang betul-betul terlambat lah kalau tak buat lagi kan. Betul. Sekarang ni masih baru kan. Masih baru lagi. Sebab dalam Malaysia ni memang sangat-sangat tak ramai yang betul-betul nak join kripto lah. Biasanya saya nampak kan, saya pelik juga sebenarnya tau. Bila saya kata, okay, dalam kripto ni kita boleh trade contoh untung seminggu maksimum, contohlah maksimum kita boleh dapat 10%. Ini bukan ROI, ini adalah anggaran sahaja. Dia cakap sikit. Lepas tu bila dia tengok tempat lain yang seminggu untung 200%, iaitu dia minat. Bila dia dah masuk dekat tempat tu, dia kena scam, dia dah takut, dia dah rasa fobia nak masuk dalam kripto dan sebagainya. Okay, so itu pun saya pelik juga dengan orang-orang yang macam tu. Tapi tak apalah, benda tu mungkin ajar dia, macam saya dulu kan, benda tu ajar kita untuk nak explore lagi. Sebab itulah ilmu penting lagi dalam pelaburan. Kalau kita tak ada ilmu, kita bukan melabur, kita melebur. So sekarang tuan, kalau tak silap saya lah, sekarang ni market kripto ni ataupun terutamanya Bitcoin katanya tengah jatuh kan. Jadi ketika saat sekarang, adakah kalau jatuh tu kita tak boleh buat untung langsung? Itu yang pertama. Yang kedua, adakah bila jatuh tu menjadi satu peluang untuk kita join ataupun dia bukan masa yang sesuai untuk kita join? Macam mana tuan? Okay, ini berkaitan dengan ini berbalik kepada diri sendiri. Walaupun sekarang kita nampak jatuh ni adalah efek daripada perang yang tengah berlaku sekarang kan, efek. Semua orang takut dan semua orang melabur kepada emas. Okay, jadinya benda ni bergantung kepada diri sendiri. Sebab kalau walaupun jatuh, walaupun jatuh, orang ni target dia nak simpan minimal 5 tahun. Jadi bila dia dah memang niat untuk nak invest, dia tak payah kisah dah untuk jatuh ni. Sebab apa? Walaupun dia jatuh dalam 2 hari lepas, tapi hari ini kan, semalam dah hari ni pun dah naik dalam 10% balik. Dah naik balik dah 10%. Jadinya bila jatuh ni lah waktu yang sesuai untuk kita nak beli, simpan aset kita. Dan walaupun waktu jatuh ni kita tetap boleh buat untung sebab akan ada kenaikan juga, akan ada demand juga. Walaupun dalam 1%, 2%, siapa nak bagi kan? 1%, 2% sehari siapa nak bagi? Kalau kita buat seminggu dah berapa persen kita akan dapat? Masih juga ada kenaikan dekat situ. Kemudian kalau betul-betul orang kata tak ada demand lah kan, kiranya waktu tu memang tak ada lagi buyer, tak ada lagi pembeli yang masuk, kita ada lagi alternatif lain yang kita boleh buat, iaitu melalui e-game, melalui mining kita boleh buat, and then melalui staking, melalui passive income. Jadinya walaupun kita tak boleh buat keuntungan, kalau dia jatuh, kita ada lagi alternatif lain. Adalah cara dia. Macam sekarang pun, macam saya kata, saya dah tak trade dah. Kalau saya trade, mesti saya akan rasa macam gelabah. Alamak jatuh. Sebab sekarang ni, saya dah ada passive income.
Macam tu lah. Alright, so senang cerita memang kalau kita ada ilmu, kita mudahlah untuk menyelamatkan diri daripada kerugian, betul kan? Betul. Maknanya tak bolehlah satu hala je nak trading je, lepas tu nak mengharapkan nilai tu naik je kan. Kena cari juga strategi-strategi lain untuk untung pada bahagian lain. Alright, so terima kasih Tuan, banyak sebenarnya yang telah pun Tuan share dan telah pun kita belajar dalam sesi ni, walaupun tak lama, lebih kurang 1 jam. Tak lama pun 1 jam juga. Okay. So kepada anda yang menonton video ni, saya cadangkan kalau anda nak belajar tentang cryptocurrency ataupun anda nak belajar tentang Bitcoin, nak belajar nak buat duit dengan kripto ni, so boleh join akademi yang disediakan. Sebab akademi ni dia bukanlah benda baru. Tuan Danish pun dah buat 2 tahun, dah pun jana pendapatan secara pasif. Jadi kita nak kita nak bersama dengan komuniti orang yang buat kripto ni. Kita nak bersama dengan Tuan Danish, bukan seorang kan, dah ada 1,000 dalam tu kan. Dalam kami punya community tu dah ada 1,000 lah. Dah ada lebih kurang dalam 1,000 orang dan ada tim-tim admin yang akan guide kita, dan diorang ni bukan ajar kita untuk join mana-mana program, mana-mana pelaburan, tidak, tapi diorang share dengan kita ilmu-ilmu tentang kripto daripada awal, daripada permulaan, sehinggalah kita boleh buat trading sendiri. So mana nak cari benda ni? Macam Tuan Danish cakap tadi, memang betul pun di luar sana kalau anda nak belajar, sama ada anda bayar coach, belajar secara personal coaching, harga dia mungkin mencecah ribu-ribu ringgit. Ataupun kalau anda join mana-mana program ataupun mana-mana keahlian, dia akan charge secara bulanan. Tapi untuk akademi yang Tuan Danish buat ni, saya tak tahulah akan datang, mungkin dia dah sombong, ada ramai orang, harga dia naik, saya tak tahulah kan. Tapi benda ni masih lagi baru, dan pada waktu ni lah bagi saya untuk anda join akademi ni dan sama-sama kita buat duit dalam kripto. So saya berikan kepada Tuan Danish untuk lafazkan ucapan terakhir sebelum kita habiskan kita punya sesi ni. Jadinya terima kasihlah kepada Tuan Muhammad Ali sebab dah jemput saya dalam kita punya sesi bual ni kan. Jadinya siapa yang nak mula tu bolehlah tekan link dalam description boleh tekan link dekat dalam tu. Dekat komen. Dekat komen boleh tekan dekat dalam tu, dan kami punya niat memang nak bantu sahaja. Itu kami punya niat, dan dalam kami punya community pun kami contohlah kalau ada sesiapa yang masuk, kami akan ambil sebahagian daripada sale, daripada kos yang orang masuk tu, kami akan guna dia untuk charity. Kita akan buat untuk mana-mana charity lah, kita akan buat benda tu. Sebab kami memang niat untuk bantu, dan kami lifetime. Nak tak nak, esok lusa akan jumpa juga dengan kami. Tahun depan akan jumpa juga. Sebab apa? Kami nak buat benda ni sama-sama. Jadinya itu je kot. Kalau berminat, bolehlah join, dan kita boleh buat, orang kata tak adalah buat untung juta-juta, tapi asalkan ada untung, kita dah boleh buat. Sebab benda ni online sahaja. So itulah dia. Jadi itu dia perkongsian daripada Tuan Danish. Alhamdulillah banyak perkara yang kita belajar daripada video ni. So kalau anda yang berminat nak belajar tentang kripto ni, jangan lupa tengok pada bahagian description di bawah, ataupun pada bahagian komen, klik link yang saya sediakan dan ikut proses step by step yang telah diberikan kepada anda. Jadi saya harap video ni dapat membantu anda memulakan langkah dalam dunia membuat duit dengan kripto. Jumpa lagi, sekian sahaja dari saya, Muhammad Ali.